Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muazli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 17 Mac. Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti sedang melakukan kajian untuk mendapatkan data berkenaan jumlah kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di negeri ini. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Noping berkata, kajian itu juga merangkumi perkara-perkara yang tidak membolehkan ibu bapa terlibat untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan bagi anak-anak mereka. Sehubungan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mahu ketua masyarakat untuk bersikap ambil tahu akan penduduk di kawasan mereka yang mempunyai anak-anak tanpa kewarganegaraan disebabkan pelbagai faktor. Ini termasuk perkahwinan yang tidak didaftarkan, kanak-kanak dilahirkan di luar perkahwinan yang sah atau kanak-kanak terbabit merupakan anak angkat. Jelasnya melalui tindakan proaktif oleh ketua masyarakat akan dapat membantu mereka yang terlibat bagi memohon dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak, DISIK dan pada masa yang sama memohon taraf kewarganegaraan mengikut perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Langkah ini penting bagi membolehkan kanak-kanak tersebut boleh menikmati akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Sebab itulah kami di peringkat kerjaan cari jalan dekat ni nak bantu. Kerana kuasa mengeluarkan dokumen warganegara adalah kerjaan persekutuan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada majlis penyerahan DISIK di Kuching. Seramai 45 orang kanak-kanak menerima DISIK pada majlis tersebut yang merupakan antara penerima di bawah kumpulan pertama. Dah lama dah, tapi baru-baru ini tahun lepas bulan 11 macam tu ada itu ketua kampung dari itu Mapuk sana suruh kami orang buat permohonan ini dari kerjasama dia kami orang dapat ini sijil. Dokumen berkenaan yang mempunyai tempoh sah laku selama 2 tahun dari tarikh kelulusan pengeluarannya bertujuan khusus untuk memberi individu berkaitan akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesihatan awam di Sarawak. Inisiatif kerajaan negeri tersebut diperkenalkan sejak 1 November tahun lepas. Terdahulu dalam ucapannya, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memaklumkan antara 1 November 2022 dan 10 Mac lepas, sebanyak 394 permohonan bagi dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak, DISIK, telah diterima. Katanya daripada jumlah tersebut, sebanyak 175 pemohon memenuhi syarat, manakala 219 pemohon tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Datuk Seri Fatimah memberitahu setakat ini sebanyak 86 permohonan yang memenuhi syarat telah mendapat kelulusan Jabatan Premier Sarawak dan dikeluarkan dengan DISIK pada 24 Februari lepas. Daripada jumlah tersebut pula, sebanyak 13 penerima sudah mendapat kelulusan status kewarganegaraan Malaysia di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan oleh Menteri Dalam Negeri pada 9 Mac lepas. Justru hanya 73 pemohon diserahkan dengan DISIK bagi kumpulan yang pertama. Datuk Seri Fatimah menambah, bagi menjayakan pengeluaran dan pemakaian DISIK, kementerian beliau berkolaborasi dengan pejabat-pejabat residen dan pejabat daerah serta agensi-agensi rakan strategik utama. Ini termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak dan Unit Pentadbiran di Jabatan Premier Sarawak. Selain itu, kementerian juga bekerjasama dengan semua pihak sehingga ke peringkat akar umbi, terutamanya ketua masyarakat dan ketua kaum, pejabat pendidikan daerah dan klinik kesihatan di seluruh Sarawak. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Noping menerima kunjungan hormat daripada kumpulan Bintulu Port Holding di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya Kuching semalam. Rombongan tersebut diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif CEO kumpulan Bintulu Port Holding, Roslan Abdul Ghani.
Kunjungan daripada syarikat pelabuhan tersebut merupakan julung kali diadakan selepas Ruslan Abdul Ghani dilantik sebagai CEO Bintulu Port Holding yang baru berkuatkuasa 1 Mac lalu. Ruslan Abdul Ghani 55 mempunyai pengalaman selama 32 tahun dalam industri minyak dan gas selain pernah menjadi pengurus besar kanan Petronas Carigali Sembilan Berhad Operasi Sarawak. Selain perjumpaan secara rasmi dengan Premier Sarawak, kunjungan hormat tersebut juga bertujuan untuk menyatakan komitmen beliau sebagai CEO baru untuk memastikan syarikat pelabuhan itu kekal di barisan hadapan dalam industri pelabuhan serta logistik di Sarawak. Selain itu, turut dibincangkan adalah langkah-langkah Bintulu Port Holding bagi menyokong usaha kerajaan negeri dalam memacu pembangunan ekonomi serta mewujudkan peluang-peluang pekerjaan di negeri ini. Selain itu, fokus terhadap penerokaan peluang pelaburan baru dan potensi rakan kerjasama turut dibincangkan bersama Premier Sarawak. Sarawak mengalu-alukan mana-mana organisasi yang serius untuk mencapai sasaran dekarbonisasi untuk meneroka potensi penangkapan karbon, penyimpanan dan penggunaan CCUS di negeri ini dengan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, dengan dasar dan polisi kerajaan Sarawak yang jelas, ia akan memudahkan pelabur meneroka industri itu dengan serius bersama syarikat yang kukuh seperti Petros. Oleh itu, Dr. Hazlan berharap pakar-pakar dalam industri tenaga daripada 9 negara yang berkampung di Sarawak dapat melihat peluang yang boleh diwujudkan. Ini katanya termasuk memperkenalkan rangka perundangan dalam pemasaran karbon pada masa depan di Asia Pasifik selain membincangkan inisiatif yang penting dalam mengurus perubahan iklim. Tambahnya, ke arah peralihan ekonomi hijau adalah penting bagi penggiat industri di negeri ini dilengkapi dengan pembangunan terbaru bagi membolehkan mereka berhubung dengan penggiat industri global. Dr. Hazlan berkata demikian pada Majlis Penutupan Persidangan Karbon Asia 2023 di Kuching. Lebih 500 delegasi melibatkan penggiat industri tenaga dari 9 negara turut serta dalam persidangan 3 hari itu. Sektor tenaga dan industri kimia, dua sektor utama yang telah dan akan diberi tumpuan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN Sarawak tahun ini dalam menambah baik pengurusan dan pengendalian krisis. Ia terutama sekali pengurusan krisis keganasan, bencana serta ancaman ketenteraman awam. Ketua Penolong Pengarah MKN Sarawak Syukri Sanali berkata tahun lepas pihaknya telah mengadakan latih amal pengurusan dan pengendalian krisis dalam industri pelabuhan. Tahun ini empangan hidroelektrik batang air di Lubuk Antu telah dipilih dalam melaksanakan latih amal tersebut. Selepas ni mungkin di dalam pertengahan tahun ataupun selepas raya nanti kita akan menguji juga dengan industri chemical yang berada di Bintulu dan juga pelabuhan Bintulu. Sebab ini semua sasaran penting, ini di bawah sasaran penting dan terdedah kepada sebuah ancaman. So kita perlu test semua agensi yang berada di dalam kawasan ini untuk sama ada bersedia atau tidak. Katanya latih amal yang telah diadakan di empangan hidro batang air penting untuk menguji tahap koordinasi, komunikasi dan kesiapsiagaan semua agensi dalam melaksanakan pelan tindakan masing-masing sekiranya berlaku sebarang bentuk krisis. Beliau mengakui hasil dari latih amal selama 3 hari X-Ray Talapia 2023 di batang air banyak penambahbaikan yang perlu diambil tindakan oleh semua pihak terutama berkaitan prosedur operasi standard. Beliau ditemui pada penutupan latih amal X-Ray Talapia di batang air Lubuk Antu. Sementara itu, Timbalan Residen Sri Aman merangkap Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sri Aman Elvis Didit berharap semua pihak termasuk komuniti setempat sedar bahawa pengendalian krisis bukan setakat melibatkan pengurusan bencana alam yang biasa dilakukan di negara ini. Apa yang selama ini kita fikirkan adalah bencana biasa. Namun sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan mungkin boleh berlaku. Krisis seumpama ini memerlukan satu kerjasama yang sangat utuh di antara di kalangan agensi. Dan kelemahan-kelemahan yang diekspos semalam dan juga melalui postmortem pada pagi ini telah kita ambil dan kita akan perbaiki. Latih amal kali ini dianjur secara bersama dengan Sarawak Energy Berhad dan disertai 500 peserta daripada 35 agensi persekutuan dan negeri.
Seramai 60 ahli Persatuan Warga Mas Negara Brunei Darussalam mengadakan lawatan muhibah ke Radio Television Malaysia RTM Limbang semalam. Menurut Ketua Rombongan Merangkap yang dipertua pertubuhan itu, Abu Bakar Mat Don berkata, objektif lawatan itu adalah bertujuan untuk mendapatkan hubungan dan memperkukuh kerjasama antara dua negara, Sarawak khasnya selain menimba pengalaman di Limbang. Kami juga sangat mengharapkan untuk meneruskan hubungan silaturahim, dan kalau ada kesempatan pihak RTM Limbang akan dapat berkunjung ke Brunei Darussalam untuk bersama-sama berhubung terus bersama RTB Brunei, di mana dengan adanya hubungan-hubungan sedemikian iaitu silaturahim, ukhuwah, maka masa depan dua buah negara ini akan terus maju. Menurut Abu Bakar, pertubuhan warga Mas tersebut merupakan pertubuhan bukan kerajaan di Brunei Darussalam yang telah berdaftar dengan pendaftaran pertubuhan pada 2019. Beliau berkata demikian ketika lawatan persatuan itu di RTM Limbang. Ya, tujuan kita ialah untuk mencari untuk mengisi masa lapang kami sebagai ahli-ahli warga Mas. Ini ialah lawatan kami yang kelima, di mana kami pernah membuat lawatan ke Labuan, kemudian Beaufort, Sabah yang baru lepas ini, dan yang paling dekat sekali ialah di Bintulu dalam minggu lepas. Ya, dalam tahun ini. Dan kita merancang untuk mengadakan lawatan ke tempat-tempat yang lebih jauh, umpamanya ke Kuching, Sarawak, dan mungkin ke Indonesia, ke Malaysia, ke Kuala Lumpur dan sebagainya lah. Sepanjang lawatan singkat itu, ahli persatuan diberi taklimat berkaitan RTM Limbang selain beramah mesra dengan kaki tangan dan persembahan nyanyian. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 17 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.